sedang mengikuti sambungan pengajian kitab kita Mat'ul Badrain wa Majmu'ul Bahrain, yang mana kita masih lagi dalam muka surat 28 yang dalam bab salat, syarat salat syarat sah salat, syarat wajib salat, iaitu baris yang ke-2, 4, 6, 2, 4, 6. Baris yang ke-6 dari bawah, yang dimula dengan dan disyaratkan tu. Jadi malam tadi kita semayang sunat gerhana bulan, adalah 15 orang ke 20 orang kat masjid kita ni. Tak ramai yang jaga pukul 2, sebab dia tidur pukul 12, pukul 1 memang hanyut lah, melainkan orang yang ada niat nak bangun. Jadi tahniah kepada yang hadir malam tadi. Muslimat ada 2 orang kot, tak tahu siapa, ada 2 orang saya perasan. Muslimin dah 15 ke 20 orang, alhamdulillah. Tu pun banyak muslimin hak duduk tidur di masjid lah, jadi ramai lah. Kalau hak main daripada rumah tu tak tahu apa orang. Benda yang jarang berlaku walaupun sunat, dia macam semayang raya lah, setahun 2 kali dia lagu tu. Jadi bila benda yang sunat, kalau macam semayang raya tu penuh orang, pasal orang seronok semayang raya pagi kan. Ni pun pagi juga, tapi pukul 2 pagi. Jadi dia agak dugaan bagi mereka yang kalau tidak ada pasangan niat betul-betul, dia takkan jagalah, ya. Jadi kena ni betul-betul insya-Allah. Sebab antara semayang yang agak bukan pelik, agak berbeza sedikit dari sudut kaifiat solatnya, ialah solat gerhana. Makna dia melibatkan 2 kali rokok, 2 kali i'tidal. Maknanya dia 4 kali lah, dia 2 rakaat. Jadi 1 rakaat tu 2 tu jadi 4. Dan dia baca ayat, lepas i'tidal baca ayat lagi, rokok lagi, begitu. Dan imam pun sebenarnya sedap ni, imam tak pasti imam yang dia ambil. Saya ingat Sakinah kot, Hafiz sedap dia baca surah Baqarah tu sampai dekat separuh. Memang panjang, tapi seronok sampai habis sembahyang pukul 3.30. Seronok sangat dia baca cara imam tu, dan tak terasa mengantuk pun tak ada. Tu kelebihan imam yang bawa solat tu lah, dan habis khutbah semua. Seronok kalau ni lah, kalau siapa yang dapat hayati malam tadi. Baik. Okey, kita sambung pengajian kita tuan-tuan, baris ke-6 daripada bawah tu. Dan disyaratkan pula bahawa sembahyang ia atas tempat yang suci, dan jika dengan zon sekalipun. Dalam hukum fiqh dia ada zon, ada syak, ada waham, 3 Saya rasa dah tu ustaz-ustaz kita duduk ngajak di masjid, kok lupa aku. Dia ada 3, zon, syak, waham. Atas sekali yakinlah. Maknanya level kita punya keyakinan terhadap sesuatu ni level dia. Kalau yakin, tiada ragu-ragu kan. Macam benda halal lah, kita kata beras, memang kita yakin, tak ada ragu-ragu, yakin. Tapi kalau beras campur plastik, mungkin tahap zon. Tapi kalau beras campur padi, mungkin syak sama banyak. Padi banyak pada beras, mungkin waham, sebab target kita beras tadi. Nampak beza dia lagu mana? Begitu juga dengan tempat ibadat, tempat sembahyang kan. Tuan-tuan perasan kadang-kadang kita pergi Mekah sana kan, ada tik burung pati apa banyak kan. Kita nak sembahyang, nak tengok lagu mana, maka dia kata di sini kalau kita zon, maknanya mungkin keyakinan kita tu agak kurang, macam detik apa burung macam ni ataupun tik cicak, tapi keyakinan kita tu agak kurang, maka dipanggil zon. Tapi kalau syak ni dia duduk dua-dua, ragu-ragu dua-dua, ya tak ya, ya tak ya, maknanya hati kita berbelah bahagi. Betul tak betul ya? Kita lagu tu. Kalau waham ni banyak kepada keraguan yang lebih. Biasa mereka-mereka yang terlibat dalam penyiasatan, dia tahulah bukti ataupun bukti ni boleh kategori mana.
Begitu juga dalam hukum fiqh dia ada. Maka dalam bab semayang tadi, tempat sejadah kita tu atau tempat solat kita nak semayang tu, walaupun kita zon, maka kena semayang juga. Zon suci maknanya kita anggap kesucian itu tidak sampai ke tahap kita yakin. Mungkin kita ragu-ragu macam ni, contoh marble kapet, marble kita kan orang tu duduk gosok guna mop tu kan. Kita duk, kalau kita nak yakin, mungkin tak ada orang yakin sangat. Dia ni berapa kali tonyoh ni, mungkin dia dah hayak tu berapa kali celup. Kita duk lagu tu. Maka ketika itu keyakinan itu dia turun ke darjah ni, tapi tak sampai darjah ni tau, sebab kita masih semayang situ. Ni hati orang. Saya buat contoh macam ni. Mungkin di kalangan hati tuan-tuan ada rasa lagu tu, dia pun mop macam-macam, kena tercicak lah kan, nak kena celup dia mop. Kita ragu-ragu tang tu. Jadi itu mungkin tahap sini. Sebab tu dalam kitab fiqh, walaupun tahap sini semayang, antara syarat kita kena semayang juga. Jangan kata dekat lantai tu, yang kat kapet pun kadang-kadang kita confuse kan. Kadang-kadang kita sujud bau ayat liuk basi, makhluk mana tidur tu tak tahu. Tak sungguh masjid kita kadang-kadang. Jadi sebab tu kalau boleh sebulan kali cuci. Cuci. Ya, sebab kita tak tahu. Baik. Jika zon dengan zon sekalipun, dan jangan ada bersentuh satu suku daripada badannya atau pakaiannya dengan najis pada ketika qiyamnya atau duduknya atau rukuknya atau sujudnya. Baik. Bila keadaan tempat sujud kita banyak cicak apa semua, kita nak kena tengok betul-betul. Kalau hak kering kita boleh kibah-kibah lagu tu. Jadi kalau risau-risau, yang penting kata dia, jangan walaupun satu juzuk daripada badan kita terkena najis tadi. Terkena sikit, tak sah semayang. Makna kena betul-betul bersih lah. Sebab tu kena tengok, kadang-kadang kalau kapet yang warna gelap macam ni, sila air bulan cicak ada, kita tak perasan tu. Ni warna merah lagu ni, kan? Jadi nak kena belek. Takut-takut sujud atas cicak, nanya. Atau hidung kena betul-betul ni, tapi hidung betul-betul kena cicak, duk hidung bau cicak. Sebab tu kita kena pastikan bersih-bersih. Tak boleh ada satu juzuk pun waktu kita qiyam, sujud, rokok tersentuh atau terkena sebarang najis. Sebab tu elok kibah. Tu setengah orang dia bawa serban dia sendiri, macam saya duk bawa tu kan. Sebab dia takut lagu-lagu, dia hampak, senang dia sujud atas tu, clear. Jadi yang pihak lelaki nak bawa, macam Haji Nazari bawa sujud atas tu, tak ada masalah. Sebab itu kita lebih yakin, sebab kita semayang atas serban kita bawa, kita yakin bersih kan kita bawa. Jadi kadang-kadang habuk-habuk semua tu tak kena lah. Sebab dia bukan apa tuan-tuan, kadang-kadang ada timbul isu bila kita ada resdung dan sebagainya, alahan dengan habuk. Kadang-kadang kapet tak di vacuum, kita sedut bila kita baca tahiyat awal, baca sujud tu. Jadi bangun-bangun sujud, asyim, bersin tak kira, dan mengganggu jemaah lain. Nampak tak? Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kebersihan dari sudut solat. Sampai dia jaga macam tu. Betul tuan-tuan, cuba lihat sahabat kita bersin sebelah kita. Hak beradab, dia sempat tutup mulut. Kalau hak jenis biasa, asyim, dia lepas gitu lah. Kita sebelah kadang hingga melekat kot ni. Apa macam kita semayang? Sebab itu, dalam keadaan kita solat ini, benda yang emergency begitu, cepat-cepat tutup mulut. Tutup supaya tidak kena kepada kita punya jiran sebelah. Walaupun pergerakan kita dah habis 3 kali. Sebab ini kira kes emergency. Nak elak mengganggu jemaah lain. Sebab dalam konteks sembahyang, jangan kata bersin tuan-tuan, baca kuat ganggu member sebelah pun hukumnya dah berubah dah. Bersin apa tarian ni, hak baca kuat ni ada. Tu kena jaga dalam bab solat. Jadi dalam perbincangan kita ini, kalau boleh dia kata juzuk, satu juzuk pun tak boleh daripada badan kita kena pada najis bila kita qiyam atau duduk atau rokok atau sujud. Makna kena hati-hati. Dan benda ini terjadi tuan-tuan, saya duk lihat bila mana kita dah meningkat usia, mata kita dah tak nampak. Yang ni ujian. Ramai kan kita tengok tok-tok kita, tok wan kita duk semayang kan, kadang-kadang
tok cicak, dia tak nampak orang tua, mata kelabu. Benda guni yang kitab dah ajak dah. Jadi seeloknya kita tolong kibah dulu biar nampak betul-betul bersih dia solat. Jaga bagi yang jaga orang tua lah. Sebab masa saya semayang di Masjid Ar-Rahman di Aceh, dia memang ingatkan sebelum semayang jangan mengganggu. Oh, imam ingatkan? Oh, bagus kita ni biasa imam ingatkan betulkan soft, rapatkan soft, silent handphone. Tambah barulah, dia tambah baru. Kan? Tambah baru. Maka di Aceh tambah satu lagi, jangan kalian mengganggu jemaah lain. Sama ada gangguan itu di sudut bacaan. Bacaan yang Nabi sebut sekadar mendengar di telinga kita, bukan mendengar di telinga member sebelah. Ni kena faham ni. Kadang-kadang bukan member sebelah dengar lagi kita baca. Saya tegur dulu 3 orang, saya tegur. Dulu apa? Sebab kadang-kadang mungkin kejahilan atau mungkin kerana orang tu jenis sifat suara yang kuat. Kan ada biasa ada orang yang suara tinggi. Dia jenis suara tinggi ni, dia memang susah nak kontrol suara dia tahu. Dia rasa dia cakap pelan tapi kuat. Ada jemaah mana datang rumah saya, dia memang baca kuat kat masjid. Saya tegur dia. Dia datang rumah, tegur rumah lah. Saya kata, encik selalu kuat yang baca. Suara saya memang macam ni Ustaz. Dia tak boleh ganggu orang sembahyang. Jadi orang nak khusyuk susah. Duk tengok dia baca, dia dengar dia baca. Kan dia buat kurang pula tajuk betul tak betul. Kita pula jadi hilang khusyuk. Sebab tu syarak melihat benda ini, kekhusyukan solat itu dilihat kesunyian. Kan orang nak uzlah kan. Uzlah ni duk kalau kita kata dulu betapalah di gua sebagainya. Maka Rasulullah baginda beruzlah di Gua Hira, tempat sunyi. Nak khusyuk kena berada di tempat yang sunyi. Bahkan kalau dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin bab sirul suluk tu, bab akhlak tu, dia kata nak uzlah ni dia suka duduk di masjid yang ada tiang-tiang, yang ada tiang yang macam ni dia sebut dalam kitab. Dia ada awak law ni makin ramai saya perasan tu pasal penangan WhatsApp group tu. Saya nampak lah, dan mungkin kesedaran masyarakat ilmu tak apa, bagi laluan sekejap. Nak kena besar lah dewan. Saya pesan yang lain lagi, tak besar dewan ni payah. Apalah, mungkin KWE boleh keluar bajet sikit, infakkan kursi untuk dewan ni je lah, untuk ni je lah ya, untuk dalam kuliah. Kursi cukup saya rasa, cuma ruang tak cukup ya, sebab ni mudah rosak ni. Baik, di masjid yang ada bumbung yang dia bentuk macam tu kan, di tengah-tengah masjid kan ada ruang itu, elok duduk bawah ni. Duduk bawah ni tuan-tuan bertafakur, yes, berzikir. Masjid yang luas lah, masjid kita tak ada sangat, masjid yang luas. Seorang masjid dia buat khas tau, macam masjid TTDI, tuan-tuan pergi, dia ada sudut-sudut tu dia buat macam bentuk bumbung gitu, tuan-tuan duduklah bawah tu. Itu dalam kitab Imam Ghazali disebut cara nak uzlah di kita dalam ibadat, di dalam masjid. Duduk, jadi pegang tasbih, kita berzikir. Berzikir kau buat apalah, ikut suka. Maknanya tempat kita dah sesuai, agak tertutup. Sebab dia tak boleh open macam ni, dia mengganggu konsentrasi ya, fokus kita dalam nak ibadat. Jadi sembahyang dalam konteks bacaan macam Tuan Haji tanya tadi, bacaan sekadar dengar di telinga kita sahaja, bukan telinga member sebelah. Kadang-kadang sampai telinga tu imam dengar. Kan Imam Yusuf tegur itu kan, saya dengar orang baca waktu solat hajat, waktu sujud dia doa bahasa Melayu. Dia tegur dalam solat, dia tegur. Sebab tu dia pendek, dia panjang sujud terakhir Ustaz Yusuf.
kalau dia jadi imam solat hajat. Saya ingat dia tak pernah panjangkan sujud akhir tu. Tuan-tuan perasan tak? Sebab dia dengar kes sekali, dia serik lah. Maknanya makmum cakap Melayu, ya Allah Tuhanku, berikanlah kebaikan padaku. Tuan-tuan cakap Melayu dalam sembahyang apa macam? Dia tak kira solat apa. Sebab tu dalam solat hajat ni, habis kalau tak nak rokok sujud yang lama tu, sujud macam biasa, tapi lepas bagi salam tu sujud balik, doa lah Melayu ke bahasa Siam, bahasa Jawa, no problem. Sebab dah di luar perlakuan solat. Yang ni masyarakat kita tak faham. Jangan cakap Melayu tuan-tuan, jangan. Solat hajat. Sebab tu dia kalau nak baca solat hajat ni, yang sujud panjang-panjang tu, tuan-tuan tengok kadang-kadang imam panjang. Ni boleh baca. Rabbana atina fid dunya 10 kali. Habis-habis. Ni 10 kali. Selawat 10 kali. Tu jadi panjang tu dalam solat hajat. Berdoa tu sebab kita dah niat di awal lagi, memang hajat ni untuk makcik Nokiah yang terlantar di hospital, contoh. Contoh waktu kita sebelum takbir dah imam dah beritahu solat hajat ni untuk sekian, tu hajat tu dah ada dah. Hanya kita baca doa ni je lah, selawat Rabbana atina fid dunya hasanah, selesai. Kemudian dah lepas salam, doa lagi. Cuma saya nak beritahu, kadang-kadang imam panjang sebab dia baca benda ni 10 kali. Ya subhanallah a'la tu hak biasalah 3 kali. Lepas tu baru baca yang ni. Tu yang panjang sujud akhir tu. Okey. Ataupun di kalangan dalam setengah pandangan ulama boleh berdoa tapi dalam hati. Kalau bahasa Melayu, dengan keluarkan kaul, rukun kaul habis rosak. Elok baca yang ni. Kalau tidak pun sujud macam biasa. Bangun, lepas bagi salam, sujud balik, bacalah doa apa pun. Kalau mayang seorang lah, kalau ramai ikut imam lah. Baik. Itu kes bacaan kuat tadi, Jadi kalau boleh tegur lah, kadang mungkin dia tak tahu, dan kadang mungkin dengan sifat suara dia yang memang suara yang tinggi, sebab susah nak kontrol, nak buat macam mana. Mungkin dia ni bekas komando tentera, jurulatih tentera, kan biasa suara kuat-kuat, komando polis, pusat latihan polis, memang suara asyik bekik orang je kan. Maka kadang-kadang Fatihah pun dia terbawa dengan benda tu. Sebab itu dalam ni adab kena ada lah. Dengan main tuduh, mungkin dia ada sejarah hidupnya yang macam tu. Ada di kalangan manusia macam tu. Nak hikmah bukan senang ya tuan-tuan. Susah sikit. Baik. Dan mengetahui dengan masuk waktu atau zon masuknya dengan ijtihad, seperti dengan warak daripada Quran. Warak ni dalil daripada Quran lah. Atau mutana'ahnya, pembacaan dia, atau umpamanya. Maknanya kita yakin masuk waktu ataupun zon macam tadi lah, yang belum sampai tahap keyakinan, tapi dengan ijtihad kita, dengan kita yakin, kata jam tak ada, rasa macam dah masuk waktu dah, maka solatlah kita. Yang tu penting, kena tahu. Seperti yang ni saya pening nak baca macam mana ni, menjayat, bukan munajayat, Rumi tulis apa? Saya rasa menjahit. Orang lama-lama sini tahu tak mana perkataan menjahit dan menentang apa? Bukan menjahit. Kalau jahit memang kita tahu jahit baju apa semua. Dia menjayatkan menjahit ni. Nak kata munajat lagi tak pun nak kena. Ni contoh dia kata, sebab tu umpama. Nanti tak apa, saya cuba balik rujuk lepas ni. Sebab ni memang bahasa Melayu kita, tetapi bahasa yang sangat lama.
Ni kena tengok sangkar bahasa UPM, dia tahulah ni. Dan kokok ayam. Kan waktu tu dulu kan tahu ayam pagi kokok setengah jam, biasanya masuk waktu subuh. Dululah, zaman dulu. Okey. Itu petanda-petanda ataupun contoh-contoh untuk kita yakin masuk waktu bila kita tidak ada jam. Seperti atau umpamanya kokok ayam ataupun seumpama kokok ayam tadi seperti apa? Seperti suara himar. Yang sudah dicubakan, maknanya dah test suara keldai tadi. Okey, jadi dia test suara keldai bunyi macam ni. Itu petanda waktu apa? Zuhur ke, asar ke, maghrib ke. Dah dibuat testing. Test drive lah, dah test dah ni. Pada binatang yang dia bela tu. Sebab nak bela lembu dia tak ada isyarat begitu. Keldai memang dia ada bunyi. Kan dalam hadis disebutkan seburuk-buruk suara keldai. Tak apalah nak buat macam mana. Suaranya lah bunyi begitu ya. Baik. Dan dikenaki ijtihad dengan yang tersebut itu seperti bahawa ta'ammul pada tu menjahit tadi tu, menjahitnya, adakah ia bersegera padanya atau tiada, dan pada kokok ayam adakah ia dahulu daripada adatnya atau tiada. Dan demikianlah maknanya keyakinan kita tadi berdasarkan bunyi binatang tadi, sama ada biasanya dia bunyi tu dah masuk waktu atau dia bunyi tu belum masuk waktu lagi. Ni cerita jam tak ada lah, cerita jam tak ada. Lah jam ada, tu pun kadang-kadang tak tengok pun. Sekarang dah ada jam, jadi cerita ni cerita zaman batu dulu. Ni zaman yang tak ada jam. Sekarang dah canggih, jam pusing tawah pun ada, jam macam-macam. Ya? Tengok tak tengok je. Mayang ada. Nanti masalah jam mahal pakai. Maka tiada harus sembahyang dengan semata-mata berpegang akan yang tersebut dengan ketiadaan ijtihad padanya. Tak boleh ambil mudah bunyi ayam masuk tu, tak boleh. Dia kena ada ijtihad dia sendiri, keyakinan dia sendiri. Bunyi ketuk pintu. Masuk. Baik. Maka jika ia ni sini duduk. Baik. Maka jika ia sembahyang dengan ketiadaan mengetahui masuk waktu atau zon masuknya dengan ijtihad, tiada sah sembahyangnya. Dan jika berbetulan dan muwafaqah dengan waktu sekalipun. Ni cerita sembahyang waktu dengan sembahyang. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Disebut dalam Quran, sesungguhnya solat itu difardukan kepada orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Tuan-tuan sekalian, kenapa ada waktu-waktu ni? Di sudut hikmah pelakuan solat, setiap waktu ni ada hikmah tersendiri pada badan manusia, pada kesihatan manusia. Ni Allah buat ni. Pasal apa subuh 2 rakaat, pasal apa asar az-zuhur 2 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib diganjil balik, isyak digenap balik. Semua ada hikmah kalau kita baca buku-buku yang berkaitan dengan saintifik punya proven, menunjukkan bahawa solat ni buatlah ada kebaikan dia. Baik. Itu dari sudut, saya tak nak ulas waktu, nanti sampai cerita sains kita akan ulas. Ya. Baik. Dan menghadapkan kiblat. Syarat ya, menghadapkan kiblat. Dan berbetulan dengan sekalian badannya. Maka jika keluar daripada berbetulannya, jikalau dengan setengah badannya, tiada sah sembahyangnya. Ni cerita menghadap kiblat. Sebab itu kita dah ada majlis fatwa, Selangor dia ada jabatan, yang bahagian jabatan mufti, yang bahagian arah kiblat. Dia ada ukuk apa semua. Lah ni tak payah tuan-tuan, di handphone kita boleh install kiblah tu kan. Senang pergi luar negara, letak je handphone tu, dia akan cari kiblat ke mana, sembahyanglah kita, mudah.
lah sangat mau dulu susah. Ya. Kadang-kadang kalau macam bilik banyak besi, dia dah kali. Dia lari. Elok letak di tempat awam adalah tempat yang cerah dulu, yang open dulu. Tengok kedudukan, paling mudah mulut ada tanyalah orang tempatan. Kiblah. Tak tahu cakap Melayu pun cakap kiblat, saya rasa semua bahasa faham kot. Jepun faham sebut kiblat. Korea pun faham sebut kiblat, sebab bahasa ni bahasa dunia. Bahasa semayang ni tuan-tuan. Allahu Akbar ni, kita kata Allahu Akbar kan. Orang di Turkistan ke, Kyrgyzstan ke, Afghanistan, semua faham. Melayu faham, semua faham, sebab bahasa solat. Tak ada orang lain punya bahasa semayang guna bahasa dia, tak ada. Dia dah distandardizekan satu dunia. Begitu juga perkataan kiblat. Kiblat ni saya ingat kalau tuan-tuan sebut mana-mana orang pun saya rasa dia faham. Kiblat, faham. Sebab tak ada bahasa lain, itu je bahasa pun. Ya. Baik. Jadi syarat dia kena ngadap kiblat. Berlari sikit, maka sembahyang tadi dikira tidak sah. Ya, tiada sah sembahyangnya. Jikalau dengan setengah badan. So, setengah badan maknanya kita berlari sampai separuh badan kita. Tak menghadap kiblat, maknanya sembahyang kita tak sah. Kalau sikit-sikit tak apa lagi. Ya, maknanya sebab itulah diadakan soft. Kapet tu mudah. Kan? Setengah-setengah tempat hotel dia letak anak panah arah kiblat, supaya kita tengok betul-betul fokus sembahyang. Ya, menghadap kiblat. Syarat sah tu. Baik. Dan harus ni boleh harus meninggalkan berhadap kiblat sama ada sembahyang fardu atau sunat pada sembahyang syiddatul khauf. Syiddatul khauf ni bahasa Arab. Tuan-tuan dah khatam bahasa Arab dah, sebab dah ngaji tafsir dah kan. Arab kira dah terror habis siri dah. Pasal dah habis Arab, dah belajar tafsir pula. Kira kemah. Ingat tak sampai tahun 2017 dah boleh habis bahasa Arab. Tapi Ustaz Syahidan sebut perkataan ni semua berbaris pula. Khauf, takut. Syiddah, bersangatan. Okey. Esok ada anak buah nama Nur Syiddah. Jangan buah Nur Syiddatul Khauf. Cahaya yang bersangatan takut. Tak boleh. Buah nama Nur Syiddah tak apa. Cahaya yang bersangatan. Cahaya yang berketaluan lah. Jadi, Syiddatul Khauf, bersangatan takut. Baik. Dia hurai di sini tuan-tuan. Itu makna syiddatul khauf ya. Syiddatul khaufi. Buah baris elok. Syiddatul khauf, syiddah al-khaufi. Syiddah tu bersangatan. Bersangatan takut. Contohnya apa? Dia kata sini, pada perang. Pada peperangan yang harus. Ada peperangan yang tak harus. Ini peperangan yang harus, seperti perang muslimin akan kuffar. Jadi boleh sembahyang ikut suka, janji sembahyang, sebab dalam peperangan. Jangan duk cari masa musuh kat depan, kita nak cari kiblat lagi. Mana kiblat nak kena tembak. Sebab tu Islam longgarkan di sini, harus kita tinggalkan hadap kiblat tadi sekiranya kita sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf, dalam keadaan kita bersangatan takut. Contoh dia dalam peperangan. Perang ni pula kena tengok, perang yang harus, yang dibolehkan oleh Islam, iaitu perang antara muslimin dengan kufar, ataupun dan perang ahlul adli akan buruh. Maknanya perang orang-orang yang adil, yang baik melawan orang yang zalim, pemerintah yang zalim, berlaku peperangan. Ataupun kita sebut sebagai biasa apa dalam sejarah disebut, kan bila rakyat terlalu dikengkang, dia akan memberontak. Apa istilah dia panggil? Dia lawan pemerintah yang zalim tu. Pemberontakan. Yes, pemberontakan. Macam isu di Yaman tu, itu isu mainan oleh puak Yahudi, Kristian. Tapi nak cerita yang ada dalam sejarah, berlaku juga keadaan begitu. Solat ketika itu boleh, harus untuk tidak menghadap kiblat. Ni dia bagi contoh. Maka sembahyang ia betapa
sedapatnya dan tiada wajib qada atasnya. Ini pandangan ulama bersetuju. Dan tak wajib qada. Aman peperangan, amanlah. Tak wajib qada. Baik. Dan harus pula, ini keadaan kedua ya, meninggalkan berhadap kiblat, tak payah menghadap kiblat pada sembahyang sunat dalam safar, dalam mengembara lah. Sembahyang sunat dalam kita mengembara ataupun sembahyang sunat safar tu ya, yang harus jikalau pendek sekalipun, walaupun perjalanan musafir kita tu tak pergi jauh mana pun, mungkin sini Pini 9 ke mana, dia ada solat sunat musafir. Tapi solat sunat musafir ni dia buat on the way, tak buat di rumah menghadap kiblat lah. Maka dalam perjalanan atas kenderaan, ni cerita atas kenderaan lah, ni tak boleh dah sebab RR banyak dah, RNR banyak, boleh kata semua RNR ada surau. Kalau tak ada pun kat wakaf tu, dekat pondok tu dia letak sejadah, jadi tak ada masalah di sini. Ini dia buat keadaan zaman dulu. Zaman dulu mungkin naik unta, naik kuda, naik lembu dan sebagainya, perjalanan tu ambil masa. Itu yang kita harus boleh. Dan sekurang-kurangnya bahawa musafir ia kepada tempat yang tiada didengar padanya yang berjumaat dan katakil perjalanan. Maknanya dia musafir tu di tempat yang memang tak nampak orang buat sembahyang Jumaat, tak ada, maka dia boleh sembahyang tanpa menghadap kiblat. Dalam musafir lah. Ni cerita zaman dulu lah, belum maju. Zaman hari ni dah, kita kata dah maju sangat dah. Kecuali lah kalau kita masuk ke hutan belantara sana, orang asli kan. Sekarang ni orang asli pun pakai baju semua dah, pakai baju, pakai seluar, pakai pelekat semua dah, naik motor lagi. Jadi benda tu dah berubah zaman. Ni cerita zaman zaman batu, zaman yang tak ada kemajuan lagi. Lah canggih dah, asli pun pakai handphone kemas dah, Note 5, Note 6, Note 7 dah belakang dah, iPhone lagi. Jangan main-main orang asli lah ni. Baik. Okay. Dan katakil perjalanan 7. Nampak tuan-tuan kurungan nombor 7 tu, ada hurai di sebelah tu, sebelah kiri tu dia ada huraian, tepi ruang kosong tu, nombor 7. Dan 1 farsah itu sama dengan 3 mil, dan yang 1 mil itu 6,000 hasta, dan 1 hasta pula sama dengan 24 jari melintang. Ukuran zaman dulu saya pun tak faham. Zaman dulu punya ukuran saya tak faham. Yang saya faham jari, saya faham. Bila dia kata jari melintang, ukuran jari begitu, ni masuk melintang. Jadi 24 jari sama dengan 1 hasta. Jadi jari ni kita ukur, jari ni sama jari ni kita ukur panjang, itu 1 hasta. Jadi bayangkanlah sampai dia kata berapa ribu hasta tadi. Dia kata 6,000 hasta. Itu jarak perjalanan yang dikira sebagai musafir. Lah dalam kitab fiqh, bila kita mengaji bab salat qasar dan jamak, 90 km kan selesai bacaan sekarang lah. Dulu dia pakai mil, pakai hasta, kita pun tak faham ukuran dulu. Orang tua mungkin tahu kot, saya dah tak ingat dah ukuran hasta semua ni. Baik. Maka jika ia di atas kenderaan, okey, ni atas kenderaan ni, jika kemudahan baginya menghadapkan kiblat pada sekalian sembahyangnya dan menyempurnakan segala rukunnya atau setengahnya, lazimlah yang demikian itu kerana mudahnya. Baik, dia kata kalau atas kenderaan dan kebetulan pula atas kenderaan tu memang menghadap kiblat, maka dia kata sembahyanglah atas kenderaan tu sampai selesai, tak ada masalah. Tapi kalau kita kenderaan tu dia berlari arah, mula-mula takbir dah betul dah kiblat, tiba-tiba aku terbang ke kereta api kono kat lain pas semua, teruskan macam biasa, tiada masalah. Jangan kita berhenti sembahyang tunggu pula dia balik ke kiblat, jenuh. Kawan nak pergi ke utara, ke selatan, ke timur, memang takkan jumpa kiblat. Jadi Islam mudah, dia sangat mudah.
Dan jika kesukaran tiada lazim pula menghadapkannya dan tiada wajib atasnya. Okey, dia tiada wajib ni hukum cerita lain. Dan jika tiada mudah lazim atasnya sewaktu daripadanya melainkan takbiratul ihram, hendaklah menghadap kiblat jika kemudahan baginya. Itu yang saya cerita tadi tu. Maknanya kalau dapat takbir tu menghadap kiblat dah okey dah. Kalau tak boleh juga tak apa, mayang je, asalkan kita ada wuduk, solatlah lagu mana pun. Di kapal terbang dia ada ruang, yang saya tengok lah, dia ada ruang untuk tanya si Aman tahulah ya, yang selalu jadi pramugara tu. Dia pun duduk sembahyang atas kapal terbang. Ada yang sembahyang atas tempat duduk tu je. Cuma law ni perjalanan saya ingat sempat kita buat qasar dan jamak, biasanya lah sempat ya, sampai ke airport terus beri surau mayang, tak nak masalah. Dan jika kesukaran tiada lazim pula, itu dah baca tadi, dan tiada wajib atasnya menghantarkan dahinya atas umpama pelananya pada ketika rokoknya dan sujudnya. Maknanya dalam kenderaan dia tak ada wajib kita nak sujud macam sujud biasa. Menghantarkan maknanya kita tunduk, dahi kita kalau sujud tu atas tingkat sejadah kita lah, pelana ke atas, tak kira atas apalah. Maka dalam kenderaan dia tak pakai syarat tu dah, asalkan ada perbuatan rokok, ada perbuatan sujud, sama ada pergerakan sikit dah cukup ya. Begitu. Hendaklah dia kata bahkan hendaklah diisyarat dengan keduanya, guna isyarat, dan adalah sujudnya terlebih rendah daripada rokoknya. Jadi contoh katalah macam saya duduk atas kursi kapal terbang ni, cerita mungkin kita nak pergi Morocco lah, macam saya nak pergi Morocco tahun depan ni, angan-angan bilah. Jadi bila kita duduk kapal terbang dia 18 jam, maknanya perjalanan tu tengok waktu. Katalah kita ni jenis orang yang betul-betul jenis waktu semayang, maka duduk atas nisi kapal terbang tu, kita takbir macam kita main atas kursi biasa lah. Okey, mana kita rokok syarat gitu je. Kalau sujud situ, sebab kalau terlebih langgar ni depan dia bukan luas sangat pun, melainkan kalau business class atau kalau first class. Jadi kita yang ekonomi kan, ekonomi ni kalau macam Asia lagi susah, sempit sangat tuan-tuan. Jadi itu dilema. Yang penting perbuatan rokok dengan sujud tu ada perbezaan paras dia, ada tinggi sikit, ni rendah sikit, dagu tu. Boleh nak, dia sebenarnya mudah Islam ni, cuma kita buat tak mau buat ya pun. Alasan. Bagi alasan ni satu Melayu, alasan macam-macam. Baik. Malam saya ada orang perempuan tuan-tuan, saya terkejut. Umur 63, masih lagi datang period. Dan saya pun dapat Facebook, dapat komen betul ramai. Ni cerita. Jadi cerita sembahyang dia kena, maknanya kalau hak yang dia untung dia sembahyang tu dia tak qada lah. Hak yang dah munafah ni kenalah, dia untung situ. Umur 63, Puan Nokia duduk di Kampung Malaysia Tambahan, mai jumpa malam. Dia duduk takut terjadinya darah, dia duduk mai darah period tu, dia takut dia ada kanser semua. Saya kata tak ada, ni Allah bagi anugerah, bukan semua orang dapat. Sampai anak perli lah boleh dapat baby baru lah, adik baru ada belakang lah, masih subuh lah, sebab haidnya berterusan. Saya kata di Malaysia memang agak janggal, tapi di Morocco biasa. 64-65 menopause itu biasa untuk wanita sana. Sebab tu adik Michael Jackson boleh mengandung, sebab jangka hayat menopause di kawasan sebelah sana tinggi, lanjutlah lambat. Nampak? Maka dia tidak boleh jadikan alasan itu untuk masalah solat tadi, tetap kena buat sama ya. Sebab Allah bagi kebolehan sudut tu. Dan saya cuba korek rahsia ni, nak beritahu ni. Saya tak cerita dalam Facebook pun, orang tanya macam, Ustaz apa rahsia dia? Tuan-tuan, rupanya pada zaman muda dia suka minum air serai. Saya baru first saya dengar petua ni. Serai lah, ayak serai. Serai tu rupanya serai, dia rajin buat serai hak sayur ikan ayak. Sayur ayak ikan hak
serai. Dia bukan rendang, bukan. Dia tak tahu lah, orang Kedah kata sayur ayak. Dan dia suka minum ayak serai. Rupa-rupanya saya tak tahu dari sudut saintifik, mungkin kena buat kajian study sikit. Tapi itulah kelebihan dia minum air serai daripada zaman muda sampai lah ni. Dan dia tak tinggalkan buah durian Belanda. Nampak tak? Saya cuba korek petua dia semalam. Puas nak boleh dapat jawapan. Dia tak nak kongsi, ya biasalah. Tapi bila tak kongsi, besok bila dia meninggal, benda macam ni hilang lah. Bila saya kongsi, saya share dengan tuan-tuan, mungkin ada siapa-siapa kat depan ni ada masalah boleh amalkan. Balikkan cari pokok serai. Umur saya banyak. Ambil satu tu pun tak apa, ambil potong-potong betul balik tumbuk apa, buat ayak serai minum. Ada beza tak Ustaz? Serai wangi dengan serai biasa? Serai biasa. Biasa angkat ganjil 3 dengan 7. Kalau macam segelas ni 3 batang cukup. Kalau macam mak hak besar tu 7. Rupanya begitu. Patutlah saya waktu dalam 3-4 tahun lepas bila saya mengaji bab herba ni, HPA dia keluarkan teh serai. Teh daun serai lah, teh serai. Serai tu dia buat teh. Dia kisap-kisap jadi serbuk. Lepas tu bancuh minum ayak serai lah. Ni baru saya tahu khasiat benda tu. Lepas 5 tahun tuan-tuan saya mengaji herba. Sebab tak jumpa testimoni. Laki period tak ada nak kata apa yang boleh aku pun. Hak lain lah. Jadi boleh cuba laki-laki. Apa nama, mungkin saya boleh jumpa, kalau saya jumpa laki-laki yang kita kata ni mungkin boleh ambil petua dia, mungkin dia juga minum air serai, wallahu alam. Perempuan dah jumpa dah semalam. Ni tuan-tuan boleh ambil petua ni, saya belum ni dalam Facebook lagi, biarlah menjadi simpanan saya. Dan hari ni saya cerita kat tuan-tuan perempuan, cuba amalkan. Yang masih ada lagi tu elok amalkan ya. Lepas ni serai laku, confirm serai laku lepas ni. Okey. Baik. Tu kita elan sekejap ya. Dah terlintas di kepala tu, kita ceritalah. Baik. Dan jika ia berjalan kaki, maka wajib atasnya menghadap kiblat pada takbiratul ihram, dan pada rukuk, dan pada sujud, dan duduk antara dua sujud, dan hendaklah disempurnakan rukuknya dan sujudnya, dan jangan ia berjalan dalam sesuatu daripada rukun melainkan pada ketika qiyamnya dan i'tidalnya dan tasyahud dan salam jua. Baik, kalau musafir berjalan kaki, kena sembahyang macam biasa. Senang faham. Dia tak boleh berubah kecuali macam pergerakan kita biasalah. Bila orang tak ada sebelah, kita anjak tu pun biar beradab. Dengan laju macam itu tak boleh. Dia kena, sebab perbuatan rukun fi'li mazhab Syafi'i berturut-turut 3 pergerakan batal. Sebab tu kita kena stop. 3 pergerakan tu kalau berturut-turut, maknanya kalau macam kita mayang 1 2 3 habis. 3 habis lah. Jadi kalau macam 1, lihat kejap, gatal sangat, tahan kejap, lepas tu tak apa, itu tak panggil berturut-turut. Ni kita lah, mazhab lain lantak mereka, mazhab lain kejap sini. Kan ada sahabat kita yang Yaman apa, yang Somalia ni kan sambil semayang repair baju dulu. Dia dah lagi tu, dia sempat lagi tu. Dia tak apa, mazhab dia boleh, tak tahu bergerak berpuluh kali boleh. Tak tahulah dia. Kita tidak ya. Baik, jadi dalam keadaan kita berjalan, maka solat kita macam biasa, tiada perubahan apa-apa, melainkan kalau nak buat pergerakan waktu kita qiyam ya. Waktu kita berdiri tu boleh gerak kalau ada sesuatu lah. Ini dalam konteks kita sembahyang berjalan kaki. Jadi dalam perbincangan kita pada hari ini, sebelum kita masuk rukun solat, mana syarat sah solat yang kita tengok daripada 2 minggu lepas,
Saya harap tuan-tuan semua dapat faham jadi apa yang tak boleh, apa yang boleh, dan kita dapat mengaji keadaan sembahyang boleh tanpa kita menghadap kiblat, dalam keadaan kita syiddatul khauf, takut dan sebagainya boleh, dan ketika solat hajat apa yang dibaca. Baik, itu nak sah kita punya sembahyang. Tak ada syarat ni sembahyang kita tidak sah. Okey, baik, terus kepada rukun. Faslun fi arkanis salah. Fasal pada rukun sembahyang. Ni kena jaga betul-betul. Kalau tertinggal satu rukun, maka sembahyang kita batal. Batal ya. Baik, ini suatu fasal pada menyatakan rukun sembahyang. Bermula segala rukunnya itu 13 dengan dijadikan tamakninah pada segala tempatnya yang 4 itu hay'ah, yakni sifat yang mengikut bagi rukun. Baik, dalam mazhab kita rukun sembahyang ada 13, ada setengah 17. Dia campur dengan tamakninah pada 4 rukun, iaitu pada rokok, pada i'tidal, pada sujud, dan pada duduk dalam sujud. Jadi kita punya yang 4 itu tak dikira, itu dikira sebagai sunat hay'ah. Maka yang disepakati dalam mazhab Syafi'i, semua ulama mazhab Syafi'i, rukun sembahyang kita ada 13. Ini kena ambil ni lah ya, kaul. Pertamanya, niat dan tempatnya hati. Maka tiada wajib menuturkan niat itu dengan lidah, tetapi sunat jua sampai menolong lidah akan hati. Baik ya. Macam mana? Tetapi sunat jua supaya menolong kata sampai. Supaya tu, kalau sampai mim tak ada tu. Supaya. Tak ada mim. Simpa alif ya supaya. Dia jawi lama. Jawi lama supaya memang jam macam tu. Jawi baru dia macam tu. Jawi baru dia ya kena ada alif. Kalau tak ada ya, tak ada alif, jadi supai. Benda lain lah. Tak betul. Jawi baru lah dia ubah sikit. Ni jawi lama. Tu yang sekedar baca sampai, baca supai kan, tak sama kan. Ni supaya dulu, sekarang supaya dia diubah. Sin waw pa alif ya alif. Ni jawi baru lah, jawi baru. Baik. Okey, kata dia niat dan tempatnya hati. Tempat niat di hati. Maka tiada wajib menuturkan niat itu dengan lidah. Jangan duk sebut sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala, Allahu akbar. Tu tak boleh, sebab niat tadi kita sebut dengan lidah. Tetapi kata dia di sini ya, lihat. Tetapi sunat jua supaya menolong lidah akan hati. Maknanya menolong lidah akan hati apa dia? Lafaz tadi. Usolli tu tadi. Sebab itu dalam mazhab kita sunat sebut lafaz. Mazhab lain mana ada tuan-tuan, dia ambil Allahu akbar kan. Kita duk tengok di Mekahan. Kita aja duk usolli, yang duk gagap kat situ pun berapa minit. Hanya gagap duk usolli. Ramai hak jenis tu. Benda sunat tu tuan-tuan, benda sunat. Ada kan? Ada. Jenis ragu-ragu ni ada. Dia sebut tu kurang rasa fasih tu, dia tak yakin. Dia duk usolli, dia rasa sok tak cantik lagi ni. Usolli, imam dah takbir lama dah. Sayang orang macam ni. Jadi kena baiki betul-betul, sebut bagi jelas. Usolli fardhu zuhri. Selesai. Ya. Maka kata dia sunat kita lidah tadi membantu untuk hati sampai niat tadi. Jika sembahyang itu fardu, wajib padanya 3 perkara. Ya. Ini yang selalu Imam Yusuf sentuh ni. Iaitu qasad, ta'arud dan ta'yin. Kan saya kata Imam Yusuf ada sentuh pun ni dalam Tazkirah Maghrib. Kita duk mengaji lah, niatnya kan tak mendalam. Hari ni baru nampak mendalam tuan-tuan. Jadi apakah yang dikatakan qasad, apakah yang dikatakan ta'arud, dan apakah yang dikatakan
ta'yin dalam niat sembahyang kita. Sebab itulah di awal ini tuan-tuan, niat inilah yang membantu solat kita tadi khusyuk. Kalau kita faham tiga benda ni, kalau main lafaz gitu, niat gitu, tu yang kita sembahyang kita dia pergi merata tepat. Nampak? Jadi kita cuba tengok hari ni 5 minit lagi, insya-Allah kita kupas yang ni. Baik, qasad. Maka qasad itu seperti dikatanya aku sembahyang, dan ta'arud itu menyebut akan fardu, dan ta'yin itu seperti subuh atau zuhur dan umpamanya. Seperti niatnya sahaja aku sembahyang fardu zuhur, memadalah. Tak sebut rakaat pun tak apa. Baik, kita nampak macam biasa tuan-tuan. Nanti saya nak sentuh gini. Sahaja aku solat fardu zuhur. Baik, 4 rakaat. Okey, makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, bila kita sebut biasa tanpa kita mengaji hari ni kita baru start mengaji ya, kita rasa biasa kan. Tapi bila kita mengaji hari ni, oh rupa-rupanya kita sebut sahaja aku solat ni qasad ya, fardu ta'arud, zuhur ta'yin. Tu yang kena bulat hati waktu tu, baru mayang kita clear. Selama ni kita buat ialah sebab tak jumpa bab ni, saya pun tak ajak lah. Ni jumpa, tu yang Ustaz Yusuf selalu sebut tu. Dia duk sebut pun dia kadang-kadang terbabas juga, kadang-kadang tersasul salah sikit, jam. Tu kira orang yang jaga. Kita hak lebih kurang makmum ni biasalah kan. Maka hari ni kita mengaji, bila kita ingat aku niat semayang qasad kita dah ada dah. Semayang ni bukan semayang sunat, tapi semayang fardu. Fardu pula zuhur masuk waktu. Yang ni penambahan. Memadai sampai sini kita dah ada 3 kategori tadi atau kriteria, iaitu kita ada qasad, kita ada ta'arud dan kita ada ta'yin ya. Sini kita panggil qasad, ta'arud, dan ini ta'yin. Baru jumpa tak lama duk mengaji ni, Allah hai. Sebab bila kita mendalam ni, sebab itu bila kita memahami, bila kita sebut tadi, kita sebut tu, sebut lafaz tu pun, kalau boleh kita sampai niat faham benda ni, insya-Allah tuan-tuan, dia membantu sembahyang kita tadi sempurna. Sebab selama ni kita hanya gitu-gitu je kan, tak faham benda pun, nyanyi sembahyang, kita tak tahu tak mana qasad, tak mana ta'arud, tak mana ta'yin. Hari ni barulah kita mengaji. Tu saya kata lepas tuan-tuan habis kitab ni PhD, profesor. Habis kitab ni lah tuan-tuan profesor. Mendalam. Okay. Jadi untuk hari ni kita mengaji yang ni dulu. Sikit lagi kita habiskan tu. Dan yang akmalnya hendaklah disebut dengan lidah seperti dikatakan usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adanillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini contoh ya. Saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Tunai adaan lillah. Bila makmuman lillah, tunai. Sebab tu bila qada, dia ada lafaz qadaan lillahi ta'ala. Nampak tak beza antara tunai dengan qada? Lafaz qada lain. Kita taklah kata adaan lillahi ta'ala, tak boleh. Qadaan lillahi ta'ala. Sebab kita ganti. Hak kita sembahyang adaan lillahi ta'ala tu, itu sembahyang tunai. Sembahyang yang biasalah tunai, bukan ganti. Jangan duk niat qada lillahi ta'ala pada sembahyang tunai pula. Sebab kita ikut imam. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ni dapat tuan-tuan faham, sebab ni rukun ya.
boleh dapat mengaji makna qasad, ta'arud, ta'yin, lagi bagus sembahyang kita tuan-tuan. Ni bukan kata nak bagi tuan-tuan pening tak, tapi penambahan ilmu. Mungkin sebelum ni kita hanya mengaji begitu sahaja. Maka dalam kitab ni dia agak detail, okay? Bila detail tu dia membantu untuk lebih pemahaman dalam bab ibadat kita. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti di situ ni, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada saya sendiri. Aku qul hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.